إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم وهي Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, seindah kasih pada pagi ini insya-Allah pada 18 Ramadan 1440 Hijrah bersamaan dengan 9 April 2023 Masihi. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah pun menelusuri lebih kurang separuh daripada Ramadan kita. Insya-Allah moga-moga kita dapat tingkatkan, berlumba-lumba untuk kita tingkatkan amalan kita dan kita istiqamahkan amalan kita di bulan Ramadan ini sehinggalah kita berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak menelusuri lebih jauh di dalam program kita pada pagi ini, suka saya nak war-warkan kepada anda nikmati diskaun 1.5% daripada harga emas dengan kempen diskaun akaun Affin Emas I. Hubungi 03-823-02222 atau kunjungi mana-mana cawangan Affin Bank ataupun Affin Islamic berdekatan dengan anda untuk maklumat lanjut sentiasa untuk anda. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada program kita pada pagi ini, iaitu kisah Ramadan dari Al-Quran. Semalam kita telah pun membincangkan tentang asbabun nuzul. Hari ini kita nak membincangkan istimewa nuzul Al-Quran berkenaan dengan syafaat dari Al-Quran. Episod 6 daripada 8 berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran. Dan seperti biasa, pada pagi ini saya tidak berkeseorangan. Kita bersama dengan Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, sihat ya Ustaz? Ya, Fahmi sihat. Alhamdulillah, seperti biasa Ustaz. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus dengan mukadimah kita daripada Al-Fadhil Ustaz kita dengan topik pada hari ini, kisah Ramadan dari Al-Quran, istimewa nuzul Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن صاحب تلاوة القرآن. Ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang diberikan untuk sama-sama kita
membiasakan diri dan juga melazimkan diri kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita sentiasa dinaungi dan juga diredupi dan juga diteduhi dengan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan berkaitan dengan syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Perkataan syafaat sudah biasa kita dengar, apatah lagi kalau kita kaitkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana bagindalah pemilik syafaat, syafaatul uzma, syafaat yang paling utama ketika kita berada di akhirat kelak. Dikala tak ada siapa yang dapat membantu kita, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi syafaat. Itu syafaatul uzma. Dan ada juga syafaat-syafaat yang lain. Elok kiranya kalau kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan syafaat. Syafaat ini membawa maksud adalah suatu pertolongan atau bantuan yang diberikan dikala kita perlukan bantuan tersebut. Maka syafaat ini dalam bahasa mudanya adalah recommendation ataupun recognition. Boleh jadi ianya adalah satu pengiktirafan dan juga menjadi satu bantuan serta pertolongan yang diberikan oleh sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau amalan seseorang dan juga apa-apa kebajikan yang dia pernah lakukan. Maka termasuklah juga syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham supaya selain daripada syafaat Nabi Muhammad dapat juga kita meraih syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Kerana sebaik-baik teman masa hidup kita di dunia adalah Al-Quran, dan sebaik-baik teman yang akan menemani kita ketika kita bersendirian di alam barzakh juga adalah Al-Quran Al-Karim. Maka elok kita lihat beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan di dalam Al-Quran untuk kita baca, kita faham, kita tadabbur dan kita jadikan ianya sebagai asas perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Isra ayat 82, 83, 84. Itulah ayat-ayat yang kita akan baca pada pagi ini. Kita bertilawah dulu, kita bertadarus dulu sempurna dengan bulan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sebaik-baik pemberi syafaat ketika kita berada di akhirat, sama ada sebelum akhirat di alam barzakh. Ayo sama-sama kita buka Al-Quran ataupun lihat kepada apps Al-Quran yang ada sama di telefon kita, di tab kita dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ
سبيلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, begitulah beberapa ayat daripada surah Al-Isra, iaitu ayat 82, 83, 84. Yang bermaksud, wa nunazzilu minal Qur'an, Allah berfirman, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Ayat 83, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri dari bersyukur, dan apabila merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa. Ayat 84, katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang lebih betul jalannya. 3 ayat ini menjadi panduan, menjadi perintis kepada perbincangan pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat ini memberitahu kepada manusia, pertama sekali, Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Dan sebelum itu Allah beritahu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur. Semalam kita bincang kenapa Al-Quran diturunkan beransur-ansur. Diturunkan beransur-ansur memberi peluang kepada orang Arab ataupun orang kafir Quraisy ataupun penduduk Mekah untuk memahami selok-belok agama ini secara berperingkat-peringkat supaya tak ada yang terkejut dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturun berperingkat-peringkat adalah demi untuk mengobati jiwa manusia. Syifa wa rahmah. Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Manakan tidak, Al-Quran ini telah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Al-Quran itu penawar bagi manusia. Saya kira perkataan penawar ini sangat mustahak untuk kita faham. Kita pergi ke klinik. Kita pergi ke klinik atau kita pergi ke hospital. Kita jumpa doktor. Kita mengadu kita sakit. Lalu doktor pun tuliskan ubat dekat kertas, description tu. Doktor tuliskan ubat untuk kita pergi ke farmasi beli ubat. Doktor dah bagi tahu, tuan ataupun cik ada penyakit-penyakit ini, maka cik kena makan ubat kolesterol, cik makan ubat darah tinggi, cik kena beli dekat farmasi dan makan ubat ni mengikut masa yang telah ditetapkan. Kita pun ambil kertas tu, yang doktor tulis ubat, kita tengok saja sembuh atau tidak. Tak sembuh sebab kita tengok saja kertas tu tanpa ambil langkah-langkah yang sewajarnya. Kita tahu kita ada sakit, kita tahu doktor suruh kita makan ubat, tapi kita tengok aja kertas yang doktor tulis ubat, tapi kita tidak ambil langkah seterusnya. Syifa atau tidak? Tidak menjadi syifa, tidak menjadi penyembuh kepada kita. Satu. Keduanya, semua amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas manusia, termasuklah puasa. Termasuk puasa, solat, zakat, haji dan juga semua amalan-amalan yang Allah perintahkan itu adalah syifa, adalah penyembuh bagi kehidupan manusia. Bila seseorang itu menjaga solat 5 waktu sehari semalam, Allah beritahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah manusia daripada melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Itu kan syifa, itu kan penyembuhan bagi masyarakat. Kalau kita mau cari satu immune system, atau kita mau cari satu benteng yang kuat, maka amalan-amalan inilah termasuk solat boleh menjadi benteng yang sangat kukuh untuk manusia tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat kita dah sebut, puasa la'allakum tattaqun. Puasa ini melahirkan orang yang bertakwa. Kan takwa itu menjadi immune system, menjadi satu benteng bagi manusia. Dan begitu juga amalan haji, amalan zakat, semua ini akan menjadi penawar, akan merawat manusia. Akan merawat manusia menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang
menjadi tahu selok-belok kehidupan, mana baik, mana buruk, maka layaklah dia membawa watak sebagai seorang khalifah di atas permukaan bumi ini. Sebab itu Allah bekalkan setiap Nabi, setiap Rasul akan kitab. Maka Nabi Muhammad SAW dibekalkan dengan Al-Quran Al-Karim. Syifa wa rahmah. Dan ubat itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubat yang tidak memberi kesan sampingan yang negatif. Kita tahu, semua ubat-ubat yang ada, kalau ubat-ubat itu dipanggil drugs. Drug ataupun chemical ubat-ubat yang asasnya adalah daripada chemical, sedikit sebanyak dia akan memberi kesan sampingan. Walaupun tidak banyak, tetapi doktor akan cuba rawat perkara yang lebih besar. Lebih utama. Betul. Kalau saya ada darah tinggi, saya kena makan ubat. Kalau darah saya pekat, saya kena makan ubat cair darah. Kalau saya ada kolesterol, saya kena makan ubat kolesterol. Semua ini ada tak kesan sampingan? Tak boleh nafi, mesti ada kesan sampingan. Benar. Sebab kita kawal perkara itu melalui drugs, melalui ubat-ubatan. Ada tak kesan sampingan? Ada kesan sampingan. Tapi rawatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, kesan sampingannya adalah menjadi orang baik. Masya Allah. Tidak memberi mudarat kepada yang ada di persekitaran. Sebab itu Allah sebut ini adalah tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayangkan, kalau manusia di atas permukaan bumi ini tidak diberikan satu kitab panduan. Kita beli kereta tapi tak ada manual operation car tu, tak ada. Macam mana nak menjaga kereta ataupun macam mana nak mengolah serta menguruskan kereta itu, tak ada satu kitab panduan. Kita beli washing machine pun ada kitab panduan, ada manual book. Kita beli handphone pun ada manual book. Apa saja kita beli mesti ada manual book bersamanya. Begitu juga dengan manusia, lebih daripada itu. Ini bukan manual semata-mata. Ini adalah satu kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri sebagai syifa, sebagai tanda kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Hanya orang beriman saja boleh faham. Hanya orang yang beriman saja boleh faham. Seperti mana yang disebut oleh Said Qutb dalam Tafsir Fi Zilal. Dalam mukadimahnya beliau sebut secara jelas, Al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu nikmat. Nikmat itu tidak akan dapat dikecapi melainkan mereka yang pernah dapat merasakannya. Orang yang dapat rasa saja tahu nikmat Al-Quran Al-Karim. Maka nikmat Al-Quran Al-Karim dalam memberi kesan itulah yang menjadikan kita tersembuh daripada pelbagai penyakit. Tengok di Mekah, kita lihat di Mekah, kita lihat di Madinah. Bila kita lihat di Mekah, kita lihat di Madinah, pelbagai penyakit yang ada pada masyarakat. Penyakit, kita sebut penyakit. Ini penyakit Ustaz. Ini semua penyakit Ustaz. Macam mana nak rawat penyakit itu? Quran menjadi penyembuh, menjadi penawar kepada mereka. Cuma Allah beritahu, wala yazidul zalimina illa khasara. Orang zalim ini, dia tidak dapat apa-apa manfaat melainkan kerugian semata-mata. Sebab dia akan engkar, dia akan pertikaikan, dia akan persoalkan. Ini apa Quran ni sesuai untuk zaman dulu, zaman sekarang tak sesuai. Sekarang dunia teknologi, IR 4.0 dan juga pelbagai alasan. Kita sekarang artificial intelligence. Zaman ini zaman teknologi. Quran dia adalah sesuai di padang pasir zaman 1400 tahun dahulu. Ini ungkapan-ungkapan yang memperkecil dan merendahkan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Quran telah buktikan berapa ramai yang telah selamat daripada terjerumus ke dalam kerosakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut khasara, kerugian. Sebab kita masa tafsirkan surah Wal-Asr, suratul Asr, kalau ibu ayah, para penonton masih ingat lagi, kita telah ulas pun apa yang dimaksudkan dengan Al-Khusr. Al-Khusr. Jadi Al-Khusr ini dalam Quran disebut dalam 3 bentuk. Jangan mana, kita akan bincang 3 bentuk tersebut selepas ini. Masya Allah, terbaik mukadimah daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita nak berzikir sebentar. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru seindah kasih. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, suka saya nak ingatkan buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, topik yang sedang kita kupas adalah berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran, istimewa nuzul Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Baik, tanpa buang masa lagi, kita nak terus kepada sambungan mukadimah kita daripada Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Ya, terima kasih Naim Fahmi, Ya. Ibu Ayah, para penonton yang saya kasih sekalian. Kita sambung perbincangan. Tadi saya tinggalkan dengan satu persoalan. Al-khusr ataupun khasara disebut dalam Al-Quran dalam 3 bentuk. Pertama sekali khusr, kha sin ra, rugi. Yang keduanya khasara yang kita baca dalam ayat dalam ayat 82. Khasara, kha sin alif ra, khasara. Yang ketiga khusran, kha sin ra alif nun, khusran. Khusr, khasara dan juga khusran. Ketiga-tiga kerugian, bentuk kerugian ini dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim mewakili watak-watak yang ada pada manusia ataupun sikap manusia dengan ajakan ataupun dengan dakwah, dengan seruan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khasara, rugi. Kalau kita tengok ketiga-tiga bentuk khusr ini, pertama sekali khusr, kha sin ra. Berapa huruf? 3 huruf. Satu lagi khasara. Berapa huruf? Kha sin alif ra. 4 huruf. Satu lagi khusran, kha sin ra alif nun. Khusran. So ada 5 huruf. Bermula dengan 3 huruf, jadi 4 huruf, jadi 5 huruf. Ketiga-tiga bentuk kalimah ini yang menggambarkan kerugian, juga menggambarkan peringkat-peringkat kerugian manusia. Ada yang rugi, dia memang rugi, semua orang rugi. Yang bangun pukul 3 tak sama dengan bangun pukul 5 pagi tadi. Yang ada qiyam, yang hanya solat subuh, tak sama. Yang baca 1 juzuk hari ini, yang baca 2 juzuk, tak sama. So, adanya rugi, untung rugi secara mutlak, semua orang. Yang keduanya, khasara. Memang dia suka rugi. Bulan puasa ni, dia tidur, dia jalan, dia makan, dia banyak habiskan masa dekat bazar Ramadan contohnya. Dia banyak tengok cerita, bermovie. Jadi dia rugi, merugikan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sama juga Al-Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu, wala yazidudz zalimina illa khasara. Peluang datang, Nabi datang, bawa wahyu, mengajar mereka, tunjukkan mereka jalan lurus itu apa, yang baik itu apa, yang buruk itu apa, jelas lagi bersuluh. Tapi mereka engkar, mereka berpaling. Jadi mereka rugi atau tidak? Rugi. Sangat mereka rugi. Dan ada juga yang dikategorikan khusran. Seolah-olah Allah gambarkan ada kelompok manusia yang langsung duduk dalam kawah kerugian. Dia tak mau keluar. Ada juga kita sedikit sebanyak isi kehidupan ini dengan amal soleh. Ada orang ni dia tak mau dah. Puasa pun tak mau, solat tak mau, semua tak mau. Baca Quran pun tak mau. Dia memang, itu dari sudut agama lah. Dari sudut dunia pun sama juga. Malas kerja, duduk rumah, bergantung pada pendapatan isteri. Jadi ini juga duduk dalam kerugian. Orang yang kerugian ini adalah kerugian yang dia cari sendiri. Kerugian-kerugian itu manusia yang cari sendiri. Kalau ikut, Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bagi manusia pelbagai peluang dan ruang untuk manusia cari peluang dalam kehidupan mereka. Ayat 83 Allah berfirman, wa idza an'amna 'alal insani wa na'a bi janibi. Wa na'a bi janibi. Allah Subhanahu wa taala beritahu, dan apabila manusia dikurniakan, diberikan pelbagai nikmat, nikmat yang paling besar, susulan daripada ayat 82, 83, Allah nak beritahu, tak ada nikmat yang lebih besar yang aku berikan kepada kalian melainkan nikmat Al-Quran. Nikmat Al-Quran selain daripada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia berpaling, wa na'a bi janibi. Dia berpaling, jauhkan diri, tidak peduli. Baca Quran, dengar Quran, dia tanya ada orang mati ke?
Bila dengar Quran, dia mula rasa rimas, dia tak selesa. Jadi, semua ini menggambarkan bahawa mereka tidak mahukan nikmat paling besar. Yang dia nampak nikmat ini, nikmat nampak wang ringgit, barangkali harta, kekayaan, kehidupan mewah. Jadi mungkin itu kot persepsi manusia, kaya dan senang. Padahal semua itu tidak banyak memberi manfaat. Kalau dimanfaatkan secara baik, saya tidak menafikan akan memberi manfaat ketika dia berada dalam barzakh maupun di padang mahsyar. Tapi kalau dia hanya bergantung pada harta benda, kekayaan dengan segala nikmat tanpa melihat kepada apa yang boleh dilaburkan, apa yang boleh dia semai untuk hari akhirat, maka rugilah dia. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita dalam ayat yang ke-84, maka katakanlah kepada mereka Muhammad, Kul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan kepada mereka Muhammad, setiap seorang itu beramal, tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Jiwa tu nak bawa ke mana? Sebab Al-Quran, dia turun pada Nabi Muhammad dan memberi kesan pada jiwa manusia. Tapi ada juga di kalangan manusia, yang Quran turun, dengar tapi tidak beri kesan pada jiwa manusia. Syakilatihi, maksud syakilatihi dia adalah pembawaan itu menggambarkan sosok seseorang, respon seseorang kepada Al-Quran Al-Karim. Dia kata syakilati, bagaimana seseorang itu dengan Al-Quran. Contoh, ada orang dia sikit-sikit Quran, sikit-sikit dia akan baca Quran, sikit-sikit dia rujuk Quran. Dan Quran dengan dia berpisah tiada. So nampak, jadi begitulah dia bila datang kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dia dengan Quran. Nabi sebut baca Quran. Fa inna manzilataka fi akhir ayat allati kunta taqra'uha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baca Quran. Adapun di akhirat kelak kamu akan diberi kedudukan satu pengiktirafan mengikut ayat yang terakhir kamu baca. Mengikut ayat yang terakhir kamu baca. Juga menggambarkan seseorang yang tidak meninggalkan Al-Quran. Jadi syakilah. Maksudnya kalau kita nampak dia dengan Al-Quran. Kita nampak watak dia watak Al-Quran. Jilul Quran, generasi Al-Quran. Ataupun satu kelompok manusia yang tersadur dalam kehidupan mereka ciri-ciri Ahlul Quran. Sebab itu Nabi SAW sebut Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Adapun ahli Quran adalah mereka ini pilihan-pilihan Allah. Allah pilih mereka untuk menjadi ahli Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manusia mesti ingat bahawa menjadikan Al-Quran, dan bila kita di akhirat kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah beritahu farabbukum a'lamu. Jadi Tuhan kamu maha mengetahui biman huwa ahda sabila, siapakah yang layak dapat hidayah. Jadi Allah nak beritahu ada di antara manusia ini dengar saja Al-Quran, ada di antara manusia dengar dan mahu ikut Al-Quran, ada yang manusia ini dia tidak terpisah dengan Al-Quran. Apa saja dia buat, dia mesti rujuk pada Al-Quran. Apa panduan Al-Quran dijadikan dasar kehidupan dia, dasar pemerintahan dia, adalah tercerna daripada ataupun tercedok daripada ajaran-ajaran Al-Quran Al-Karim. Jadi kita lihat, kalau inilah sikap seseorang, maka orang itu layak dapat syafaat Al-Quran. Dia ada baca Al-Quran, dia ada amalkan dia ada faham Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia hafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Kita semua biasa dengar kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Dan bulan Ramadan biasa kita baca doa ni, terutamanya masa khatam Al-Quran. Wahai Tuhan, jadikan Al-Quran ini kitab yang berhujjah untuk kami, bukan berhujjah ke atas kami. So bila berhujjah untuk kami, orang ini, contohnya, si Fulan bin si Fulan, dia seorang yang suka baca Quran, mengamalkan Quran, jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dia, dan tidak terpisah hidup dia dengan Al-Quran, maka orang ini, Quran akan datang defend dia. Quran akan datang defend. Syafaat Al-Quran. Dikala semua orang tak dapat defend. Mana Fahmi nak defend saya dekat akhirat? Betul. Macam mana pula saya nak defend Fahmi dekat akhirat? Betul. Ibu ayah pun tak boleh nak defend kita. Begitu juga amal soleh ini. Jadi Quran ini adalah yang akan memberi defend, memberi syafaat, memberi pertolongan.
Jadi banyak lagi riwayat-riwayat di sana yang boleh kita susuri kejap lagi mengenai bagaimana Al-Quran dikatakan pemberi syafaat dan apakah jenis-jenis syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Ya. Masya Allah, terbaik mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita tahu masyarakat kita ni mereka cakna tentang syafaat Al-Quran, kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Tapi apakah punca utama dia Ustaz? Masyarakat kita ni kurang baca Quran. Apabila tiba bulan Ramadan dia kata bulan Al-Quran. Bulan-bulan lain tak baca Al-Quran. Bulan Ramadan je tadarus semua, tapi apabila keluar daripada bulan Ramadan, Quran yang ditinggalkan, solat yang ditinggalkan. Apakah punca utama ni Ustaz? Silakan. Dia pertama sekali dia ada beberapa keadaan lah. Punca utama dia tidak jatuh hati dengan Al-Quran ni. Dan kalau dia jatuh hati, dia takkan jadikan apa-apa alasan untuk membaca Al-Quran pada hari tersebut. Senang aja. Di antara kita ni, kita katakan sekarang kita puasa kan. Kita puasa kan tengah hari kita akan mula rasa haus. Dan bila 7, kita 6, 5, 6, 7 tu dah mula rasa lapar. Perut dah mula berkeroncong. Jadi secara biologinya, badan kita ni perlukan air, badan kita perlukan makanan. Betul tak? Betul. Dia akan bagi respon. Air, makan, nak makan, air. Dia akan bagi respon. Respon-respon inilah yang akan menjadikan kita menanti-nanti untuk berbuka puasa dengan pelbagai hidangan. Itu keadaannya bila orang tak makan, tak minum. Tapi bagaimana pula keadaan orang yang tak baca Quran pada hari tersebut? Ada tak dia rasa kerisauan? Ada tak dia rasa gundah gulana? Ada tak dia rasa ada something miss pada hari tersebut? Ada sesuatu hilang pada hari tersebut? Dan dia tak boleh nak lena. Rupa-rupanya pada hari tersebut dia lupa baca Quran. Allah. Dia ada reflection daripada biologi, respon daripada badan dia. Dia perlukan Quran. Roh dia perlukan santapan Al-Quran. Jadi jasad kita santap macam-macam kan. Tapi roh kita itulah santapan dia. Zikir, baca Quran, mengingati selawat. Jadi ini semua amalan yang akan jadikan roh kita akan rasa lebih kenyang, lebih tertawan dengan ayat-ayat yang kita baca. Jadi punca utama dia tak jatuh hati dengan Al-Quran. Keduanya alasan tak pandai baca, sebab itu saya tak baca. Ini alasan-alasan yang remeh. Ini alasan yang bukan alasan sebenarnya. Kalau tak pandai baca, pergilah belajar baca Quran. Mana ada orang lahir-lahir di atas permukaan bumi ni dah pandai baca Quran? Semua lahir tak pandai baca Quran. Ada tak budak lahir-lahir boleh baca Quran? Tak ada. Di umur awal, kita ajar dia baca Muqaddam. Baca Iqra', baca Muqaddam. Umur 7-8 tahun, kita dah mula masuk Quran. Barangkali sebelum darjah 1, darjah 2, anak kita sudah khatam Al-Quran. Jadi ini prosesnya. Jadi ada. Kemudian di rumah itu pula bagaimana environment dengan Al-Quran. Ada tak baca Al-Quran? Ada tak kedengaran ayat-ayat suci dibaca oleh anak, isteri ataupun suami? Sebab itu bila Imam Fakhruddin Ar-Razi mentafsirkan ayat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami anak cucu isteri yang menjadi penyejuk mata. Qurrata a'yun. Penyejuk mata ini dia adalah satu ungkapan. Qurrata a'yun dia lebih pada majaz. Apa yang kata sejuk mata? Kerana menitisnya air mata ibu ayah, maka sejuk mata memandang. Sejuk perut yang mengandung. Sejuk perut yang melahirkan anak tersebut. Apabila ibu lalu depan bilik anak itu, kedengaran anak sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Di celah-celah pintu tu nampak anak itu solat tanpa disuruh. Ibu cuba ibu lalu tengok anak itu sedang baca Quran. Bagaimana perasaan ibu, bagaimana perasaan ayah? Itu dia qurrata a'yun. Suasana itu tidak akan wujud kalau kita tidak menjinakkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Jiwa mereka dengan Al-Quran. Pengisian di dalam rumah dengan Al-Quran. Dia proses sebenarnya, Daim fahami. Dia bukan hari ini cakap besok jadi tak. Dia adalah proses. Sebab Al-Quran ini kalau tak pandai baca, kenalah belajar membaca. Benar. Apa yang susahnya Al-Quran? Di mana susahnya Al-Quran dari sudut baca? Saya dulu tak tahu baca. Umur 18 tahun baru saya belajar membaca Al-Quran. Dan belajar Quran pula daripada budak kecil. Bukannya orang dewasa ajar saya. Selepas itu saya mengoraklah langkah. Saya carilah guru-guru lain pula untuk mengajar saya Al-Quran. So tak ada alasan. Ramai di luar sana. Orang Jepun boleh baca, orang Cina boleh baca, orang Korea boleh baca. Semua jenis manusia boleh baca. Cuma bunyi adalah dia punya sebutan fasahah itu berbeza. Tapi kalau belajar boleh. Tak ada benda yang kalau kita belajar kita tak pandai.
Benar. Manusia ini dia unik, boleh diajar dan dia boleh mengajar. Sebab itu Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Dia ada proses. Jadi bila saya dah belajar, 5 tahun saya belajar Al-Quran, saya dah pandai, saya dah kuasai bacaan Al-Quran, tajwid saya bagus, fasahah saya bagus, makhraj saya bagus, wakaf ibtidak saya bagus. Saya memang dah perfect bacaan saya. Pada masa itu saya pula kena wujudkan satu kelompok yang saya mengajar mereka baca Quran. Sebab itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya kadang-kadang saya sepelik juga. Saya ustaz, ada orang bagi tahu, saya ustaz, saya mengaji Quran lagi ustaz. Mengaji ustaz. Ustaz sebut tadi mengaji, saya mengaji. 15 tahun saya mengaji. Saya kata 15 tahun lama sangat tu mengaji. Patut 15 tahun tu dia dah buka kelas mengaji dah. Dia tak boleh sampai 10-15 tahun mengaji. Bolehlah kelas-kelas kemahiran. Tetapi dari sudut belajar, dah pandai baca, patut kita dah masuk ke peringkat ta'allamal Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Mengajar pula. Sebab belajar ni susah, baca pun susah. Betul. Belajar susah Quran, nak baca pun susah. Saya nak betulkan huruf Ain. Masa saya ambil sanad bacaan Quran dekat Jordan dulu dengan Syekh saya, almarhum Syekh Mahmud Abdul Qadir Idris. Beliau betulkan huruf A 1 bulan. Huruf A saya Satu ni. huruf saja. Satu huruf. Dia kata la. Dia kata aku tak faham kenapa orang Malaysia baca Ain tebal sangat. Dia nak ringan. Sebab itu kita dengar, kalau huruf Ain ini dia tidak termasuk dalam huruf-huruf yang tebal. Dia masuk huruf-huruf yang nipis dan ringan bunyi dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Dia tak jadi Alamin. Dia tak jadi Alamin. Dia jadi Alamin. Dia dipangkal kerongkong. Dia bukan satu huruf yang tebal. Tapi kan, sebenarnya, kita pun guna A ni. Biasa kita guna. Biasa bila kita guna? Biasa kita guna. Contoh, Fahmi kata, Ustaz, saya nak hantar rumah Ustaz lah. Boleh? Tahu Bandar Seri Putra? Tahu? Rumah Ustaz belah mana ya? Kat Bandar Seri Putra ada masjid kan? Pertama. Lepas tu terus ada sekolah kan? Lepas sekolah tu ada traffic light. Ya, ingat. Itulah dia A-nya. Kita biasa guna. Mana pernah cakap, Ustaz, saya nak tahu rumah Ustaz yang rumah Ustaz kat mana? Bandar Seri Putra. Tahu dah dekat Bandar Seri Putra ada masjid? Tak ada siapa. Alamin. Kan sama. Jadi bagaimana kita nak bezakan huruf Ain dengan Hamzah? A dan A. Dia ini dia antara A, I, U. Dia huruf-huruf vokal ni dia lebih terus keluar tanpa ada tekanan pada kerongkong atau hulu. Dia dah. Kan? Ada juga yang baca dia nak bagi ringan sangat terus bunyi hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh alamin. Alamin. Kadang tertukar juga. Ada orang sebut, ada pun Nabi Adam AS. Saya kata, itu bukan A, itu Adam. Benar. Dan dia terbalik. Kadang nak jadi Arab sangat, sikit-sikit kita nak guna Ain. Sikit-sikit guna Ain. Udah macam jadi orang Kedah. Ayak. Kan? Sayok. Tidak. Jadi jadi dia ringan. Sebab itu makhraj huruf pun kita kena belajar. Sebab itu saya beritahu bahawa di antara faktor untuk melazimkan kita baca Al-Quran, kita kena belajar lah. Kita kena belajar. Kita dapat syafaat Al-Quran tak? Nak dapat atau tidak? Nak dapat. Maka kita kenalah belajar Al-Quran. Jangan malu. Apa ini malunya? Patutnya kita dekat akhirat tak tahu baca, patut kita lagi malu. Anak kita hantar seawal usia untuk mengaji Al-Quran. Tapi ayah, ibu pun kena juga belajar. Cari kelas-kelas pengajian. Tak payah malu. Benda betul ni, malu buat apa? Betul Ustaz. Pokok bangkanya turunkan ego kita, belajar. Ada orang kata, saya dah tua Ustaz, malulah nak belajar. Pokok bangkanya itu adalah ego diri sendiri. Turunkan ego, insya-Allah belajar ini tak tentu masa, tak tentu pada usia. Belajar insya-Allah kita akan mahir step by step, langkah demi langkah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat sebentar. Kembali semula dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru seindah kasih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu
jangan keliru seindah kasih dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun soalan, boleh terus tulis di ruangan komen di Facebook kami, di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan sulung daripada penonton kita daripada Facebook, daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Soalannya, yang pertama, adakah syafaat daripada Al-Quran itu di dalam kubur sahaja? Yang kedua, adakah Allah sediakan pintu khas bagi para hufaz memasuki syurga? Terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan tadi. Adakah syafaat daripada Al-Quran itu dikubur saja? Tidak, jawapannya. Dalam kubur pun dapat syafaat, di akhirat pun dapat syafaat. Ini berdasarkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Yang pertamanya, hadis yang diriwayatkan daripada An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada tuannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila hadis ini kita baca, kita tahu secara jelas Nabi sebut ya'ti yaumal qiyamah, kiamat pada hari kiamat. Ada juga ulama sebut kiamat itu bermula dalam alam barzakh, itu sudah kita masuk alam kiamat, alam lain. Dan ada juga riwayat-riwayat yang lain menggambarkan atau riwayat lain yang memberitahu bahawa ibu ayah yang anaknya membaca Al-Quran dengan begitu mahir, dengan begitu baik dan melazimi Al-Quran, maka ibu bapa mereka akan dipakaikan mahkota-mahkota yang indah. Lalu mahkota itu akan bersinar di alam barzakh dan memberi cahaya kepada alam kubur mereka. Jadi ini juga bermaksud bahawa syafaat Al-Quran tidak habis di dunia, dan dia akan dibawa syafaat itu dalam kubur dan akan berterusan sampai di akhirat, di padang mahsyar. Sebab Quran ni dia akan ikut Tuhan dia. Daripada hidup sampai mati. Betul. Masa hidup diikut, masa mati pun ikut, masa dalam kubur ikut, di padang mahsyar pun ikut. Percayalah cakap saya. Saya nak beritahu bagaimana Quran beri syafaat untuk saya pula masa dunia ni. Syafaat. Bila saya masuk Islam, saya belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran, saya berusaha untuk menguasai bacaan Al-Quran. Saya menangis bila saya tak boleh baca Quran. Menitis-nitis air mata saya. Saya cari orang, siapa nak ajar saya. Saya pernah kena marah, saya pernah kena usir, saya pernah kena halau daripada grup-grup tadarus sebab saya tak pandai baca Quran, merangkak-rangkak baca Al-Quran. So, semua itu saya sabar. Saya sabar dan tabah belajar sampai saya boleh kuasai Al-Quran. Sehinggalah saya boleh jadi imam tarawih, saya boleh jadi imam solat Jumaat. Dan bila orang beritahu, you baca bagus, Alhamdulillah, sedap, bunyi Arab. Jadi pelbagailah respon positif daripada jemaah. Jadi ini menjadikan saya ingin tahu apa yang saya baca. Saya pergi ke Jordan. Saya pergi Jordan untuk belajar bahasa Arab, nak faham apa itu Quran, apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang saya baca. Bila saya melantunkan bacaan dalam solat, saya nak tahu ayat saya baca tu apa makna dia. Itu tujuan asal Da'i Fahmi. Betul. Kenapa saya pergi Jordan? Sebab itu memang setulus ikhlas saya pergi Jordan nak belajar bahasa Arab sebab saya nak faham Quran. Itulah niat murni asal yang saya sematkan dalam hati perut saya mengenai Al-Quran. Tapi Quran itu telah bawa saya sampai ke pentas Tanyalah Ustaz. Masya Allah. Bukankah itu syafaat? Benar. Bukankah itu syafaat? Dan Quran yang saya belajar daripada budak kecil umur 7 tahun. Walaupun budak itu budak berhingus lagi. Tapi saya tidak kira. Asalkan ada orang nak ajar saya. Saya mulakan belajar Al-Quran daripada budak umur 7 tahun, tetapi akhirnya saya merasai bagaimana menjadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. Masya Allah. So ini saya nak beritahu bagaimana syafaat Al-Quran itu. Dan saya yakin sampai ke hari ini, pelbagai kurniaan Tuhan, pelbagai pemberian Tuhan kepada dalam hidup saya adalah kerana Al-Quran. Masya Allah. Saya sebut juga, isteri saya meninggal pada 27 Februari. Ini saya nak share sikit. Isteri saya, dia suka baca surah Al-Mulk sebelum tidur.
Begitu juga masa hidup dia akan suka baca Quran. Selepas zuhur mesti dia baca Quran kalau hari cuti. Dan Quran itu memang dia akan lazim, dia akan khatam selalu Al-Quran. So hujungnya saya dapati Allah mudahkan segala urusan dia masa dia meninggal. Masya-Allah. Segala urusan Allah mudahkan. Bila solat jenazah di masjid, ribuan manusia datang penuh masjid. Jadi saya fikir ini syafaat Al-Quran. Benar. Syafaat Al-Quran. Jadi syafaat Al-Quran kita akan dapat rasakan masa hidup di dunia. Belum masuk kubur lagi kita akan dapat rasakan syafaat Al-Quran. Cuba setiap pagi ni, solat subuh dimulakan dengan Al-Quran. Tengok hari tu macam mana kehidupan kita dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan hari-hari yang kita tinggalkan Al-Quran. Benar. Betul tak? Betul. Kita sibuk dengan dunia sehingga kita lupa dengan Al-Quran. Sebab itu saya sebut, itu yang pertama. Yang keduanya, adakah para hufaz ni disediakan pintu khas? Dalam Al-Quran, dalam beberapa riwayat sebut, ada macam-macam jenis pintu. Pintu syurga, orang yang berpuasa ada pintu, orang yang solat ada pintu, Ahlul Quran ada pintu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, bila Nabi SAW beritahu, Puan Rahimah, Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatu, ahli Quran adalah pilihan-pilihan Allah, mereka itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah, apa lagi kita mahu? Kalau dikhususkan pilihan Allah, pasti mereka akan dapat layanan luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara Allah detailkan, ada perkara Allah sebut secara umum menjadi rahsia. Menjadi rahsia bagaimana Allah akan meraihkan, akan memuliakan mereka di akhirat kelak. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Adakah hadis ini menerangkan syafaat Al-Quran pasti akan mengangkat martabat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Saya teringat kisah jenazah guru Al-Quran yang sudah 7 tahun meninggal. Kuburnya digali semula untuk dipindahkan. Ditemui dalam keadaan yang sempurna dan wangi. Janji Allah adalah benar. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fatihah. Terima kasih kepada saudara Faizal. Ini soalan yang sangat baik. Ini adalah soalan untuk memuliakan guru-guru Quran kita. Benar. Guru-guru Quran kita, Masya Allah, kan sudah 30-40 tahun menjadi guru Quran biasa di kampung, mengajar orang membaca Al-Quran. Benar. Bermula dengan mukaddam sampailah khatam. Tengok ribuan anak murid, ratusan anak murid yang pandai baca Quran daripada air tangan guru-guru kampung Al-Quran. Semoga Allah memuliakan guru-guru kita, mengangkat mereka, dan kalau mereka telah kembali ditempatkan bersama para syuhada, orang-orang yang soleh, dipakaikan mereka mahkota-mahkota yang indah dan juga diterangi kubur mereka dengan nur Al-Quran Al-Karim. Jadi itu yang pertama. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga mereka. Sebab Nabi SAW sebut, hadis yang kita bacakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran. Termasuklah juga mereka yang mengajar Al-Quran ini mendapat syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau saya ini yang baca dapat syafaat, apatah lagi orang yang mengajar. Betul. Mesti orang yang mengajar juga akan mendapat syafaat. Sebab Nabi SAW ada sebut, yang hadis maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran dengan begitu mahir, wa huwa mahirun ma'al kiramil bararah, atau ma'al kiramil bararah, ditempatkan bersama orang-orang yang terpilih daripada orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak, mereka pula akan dapat 2 pahala atas kesusahan yang mereka lalui. Semua ini menggambarkan betapa Quran itu menaungi dan juga membela golongan yang mengajar dan juga mempelajari bacaan Al-Quran Al-Karim. Saya tidak nafikan apa yang saudara kongsikan dalam soalan ini. Teringat kisah seorang guru yang setelah 7 tahun meninggal, guru Quran telah meninggal di kubur bila telah dikebumikan, kemudian nak dipindahkan, dapati jasad dia itu tidak dimamah tanah. Jasad dia seperti baru semalam meninggal, masih lagi elok. Ini adalah salah satu bukti bahawa mereka itu syahid dunia. Dan mereka syahid dunia dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menjaga Al-Quran. Masya Allah, saya ramai guru-guru Quran yang saya jumpa. Masya Allah, mereka ni memang luar biasa kehidupan mereka.
Dan itulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Atas mujahadah, atas kesungguhan mereka melahirkan ramai anak murid, Allah raikan mereka dalam kubur. Saya tengok kadang-kadang orang yang mengajar Al-Quran ni, sebab itu saya kadang terkilan masyarakat kita ni bila ustaz ni mengajar Al-Quran seminggu 3 kali dan dikenakanlah cas sebulan RM30. Benar. RM30, RM40, tak sampai 100, tak sampai RM50 pun. Kalau RM50 pun apa salahnya? Kita dah komen panjang lebar. Kita kata inilah ustaz-ustaz jual agama, jual Al-Quran, penunggang agama. Jadi tuduhan-tuduhan ini tidak betul, tak baik. Dan mengasari guru-guru Al-Quran dengan kata-kata yang kesat begitu. Saya senang aja. Kalau tak nak bayar, ajarlah sendiri. Benar. Benar. Banyak cekadak. Kalau kita rasa, oh ustaz tu charge lah, itulah, inilah, ajar sendiri. Kan tanggungjawab ibu ayah mengajar anak-anak Al-Quran. Kenapa hantar dekat guru Al-Quran? So bila dah hantar, kita komen pula. Anak kita pergi tuition ambil 5 subjek, matematik, sains, bahasa Arab, bahasa Melayu, kan, bahasa Inggeris. Kita ambil 5 subjek, kita sanggup bayar RM300 untuk 1 bulan untuk tuition. Sebab kita nak anak kita dapat skor A. Kita nak anak kita cemerlang. Tapi Quran, RM50. Kita berkira. Berapa lama anak kita akan belajar? Dan Quran yang anak kita belajar itu pula akan memberi manfaat kita di dunia dan akhirat. Yang kita sebutkan tadi akan dipakaikan mahkota itu bila anak tu pandai baca Al-Quran. Syafaat Al-Quran mahu atau tidak? Quran inilah akan membentengi anak menjadi anak yang soleh, yang akan mendoakan ibu ayah setelah meninggal dunia. So sebab itu saya berharap jangan pernah dikecil hatikan guru-guru Quran kita ni. Padahal kalaulah dia kata RM50, tak salah kalau kita bayar lagi RM100. Betul. Jaga ahlul Quran ni, Allah akan jaga kita. Ramai kawan-kawan saya buka, jaga anak-anak yang hufaz Al-Quran ni, Allah jaga dia. So kita akan dapat syafaat kerana melahirkan lebih ramai hufazul Quran. Jadi Ustaz, bagaimana nak memahamkan mereka? Kadang-kadang mereka ni membalas dengan ayat, contohnya, Ustaz, ini kan ilmu daripada Allah. Al-Quran ni datangnya daripada Allah. Patutnya Ustaz kena mengajar seikhlas hati. Tak perlu letakkan bayaran. Bagaimana kita nak menjawab dengan soalan ini, Ustaz? Pertama sekali, kalau Ustaz tu katakan Ustaz tu belajar dekat Mesir ataupun Jordan, dia pergi 5 tahun, 4 tahun, semua itu kos. Ini kalau nak kira sipir lah. Mudah aja. Kan? Mudah aja. Sipir mudah. Bukankah itu semua ada kos? Betul. So at least dia pun nak juga makan, dia pun nak juga cari rezeki. Benar. Quran pun tidak menghalang untuk seseorang mendapatkan upah daripada mengajar Al-Quran. Walaupun ada perbahasan, tetapi jumhur ulama tidak menghalang untuk guru-guru Al-Quran ini mendapatkan upah dengan mengajar Al-Quran. Sebab ada mereka gunakan tenaga, mereka habis masa, mereka pergi belajar. Jadi semua ini adalah melibatkan kos-kos yang mereka lalui. Jadi tidak salah pun kalau nak kata semua free, ajar sendiri. Betul. Saya senang aja, ajar. Ajarlah di rumah, ajar anak kita baca Al-Quran. Tengok anak kita mau belajar atau tidak. Saya mengajar anak saya baca Quran. Kadang-kadang anak-anak saya masa kecil belajar Quran berguling-guling. Belajar dengan abah susah, guling sana, guling sini, guling sana. Saya kata, bergulinglah dulu, abah tunggu. Tak selesai, tak pindah muka surat, abah tak pindah. Guling dulu sampai petang. Jadi dia give up, dia akan baca juga. Betul. So kita akan lihat, itu anak kita. Kalau anak kita, cuba hantar dekat orang lain. Kalau boleh ajar kan. Kita sendiri tak boleh ajar, lepas tu nak suruh orang lain ajar. Lepas tu kita komen pula macam-macam. Kan ini adalah ilmu Allah, ini adalah mana boleh ambil upah. Oh kalau bab ni, mulalah kau tunjukkan macam faham sangat. Selok-belok agama. Sebab tak nak keluar RM50 punya pasal. Jadi, kena raikan guru-guru Al-Quran. Saya sangat mengasihi dan juga menyanjung tinggi pengorbanan guru-guru Al-Quran yang mengajar dengan sedikit bayaran, dengan sedikit upah, apalah salahnya. Benar. Ya, raikan mereka, jaga mereka. InsyaAllah rezeki kita akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat baik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru seindah kasih.
kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru seindah kasih dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran yang dikupas oleh Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik, sebelum kita nak meneruskan dan meraihkan soalan daripada para penonton kita, suka saya nak hebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita satukan semua pembiayaan anda untuk pengurusan keuangan serta ketenangan fikiran melalui pembiayaan peribadi iFin dengan kadar keuntungan menarik. Untuk maklumat lanjut sila layari ifinalways.com atau hubungi pusat panggilan iFin di 03-823-02222 Tertakluk Terma. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada saudara Wak Dodge. Assalamualaikum Ustaz Da'i, kru-kru program Tanyalah Ustaz dan sahabat-sahabat yang dikasihi. Semoga dirahmati Allah semuanya. Seseorang yang tidak tahu membaca keseluruhan Al-Quran tetapi rajin mengulang-ulang membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu yang mudah, adakah akan mendapat syafaat juga? Terima kasih kepada saudara Wak Dodge atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih kepada Wak Dodge atas soalan tadi. Hanya membaca beberapa surah yang dia mahir. Contohnya dia mahir beberapa surah-surah yang pendek, itu saja yang dia baca. Sedangkan Al-Quran ini ada 114 surah. Betul. Ya, 114 surah, 30 juzuk. Jadi setiap surah itu sebaik-baiknya dibaca. Sebab setiap surah itu ada kelebihan dia yang tersendiri. Kalau kita hanya mahir membaca sebahagian surah saja, itu belum bermaksud kita telah membaca Al-Quran keseluruhannya. Belum bermaksud. Sama juga bila kita baca surah Al-Ikhlas. Ada orang dia kata, Ustaz, saya dah khatam Quran, saya khatam Quran setiap hari. Woi, hebatnya. Sama makam dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih. Saya kata, hebatlah saudara. Dia kata, yalah Ustaz, saya baca Qul Huwallahu 3 kali satu hari dah khatam lah. Sebab siapa-siapa baca Quran sekali, surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas sekali dia kan sepertiga Quran. Benar. 3 kali baca, dah khatam Al-Quran. So mana boleh dia khatam Al-Quran hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas mata-mata. Dia kena baca juga surah-surah lain. Dari sudut motivasi, ya. Barakahnya, kelebihannya, keunikannya dan juga konten yang ada dalam surah Al-Ikhlas ni sangat luar biasa. Sebab itu Nabi SAW sebut siapa yang baca surah Al-Ikhlas seolah-olah dia baca sepertiga Al-Quran, belum lagi surah-surah yang lain. Jadi saya menyarankan agar saudara teruskan belajar, teruskan membaca surah-surah yang lain. Surah apa yang kita mahir baca? Takkan kita mahir baca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Nas. Takkan itu aja. Kalau kita dah boleh baca surah Al-Baqarah, yakinlah kita boleh baca surah yang lain. Masya Allah. Surah Al-Baqarah 286 ayat itu, kalau kita mahir baca atau kita dah lancar baca, saya yakin kita boleh baca surah-surah yang lain. Sebab 80% kalimah-kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah-surah lain. Yang ini kita sebut beberapa kali sebagai satu motivasi. Jadi jangan tinggalkan mana-mana surah dalam Al-Quran. Nanti kita akan dapati sebahagian saja kita pandai baca, sebahagian kita tidak baca. Ini juga satu kerugian. Dapat atau tidak syafaat? Saya lihat Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis itu menggambarkan Al-Quran. Al-Quran disebut Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dia tak jadi daripada surah Wad-Duha sampai surah An-Nas. Al-Quran. Betul, dia hanya beberapa surah. Tapi kalau ambil secara literal, kita akan kata seluruh Al-Quran. Dan juga secara maksud di sebalik pun, seluruh Al-Quran. Kalau beberapa surah saja, betul lah dia Al-Quran juga. Tapi dia tidak mewakili keseluruhan Al-Quran. Ya. Baik Ustaz, berdasarkan jawapan Ustaz, kalau seorang tu dia tak hafal satu Al-Quran, untuk pembawaan dalam solat, untuk pembawaan dalam solat, bagaimana untuk dia nak baca keseluruhan Al-Quran? Kadang-kadang dia hafal 3 kul tu je. 5 waktu tu 3 kul tu yang diulang-ulang. Tapi adakah lebih afdal, lebih baik kita letakkan mushaf kabir di depan untuk kita dengan niat untuk kita habiskan Al-Quran tu setiap bulan ataupun setiap tahun? Silakan Ustaz. Ya, dia begini, bukan semua orang boleh baca Quran daripada mushaf dalam solat. Benar. Sebab kalau tak mahir, kalau tak lancar, jangan dibuat. Benar. Nanti sangkut-sangkut.
Kadang-kadang kita lihat imam tu buka Quran besar kat depan, lepas tu dia nak baca. Sangkut sebab ada surah-surah yang agak sukar. Benar. Dan kita nak kontrol nafas, kita nak tengok Quran, kita nak ingat rakaat. Jadi semua ini akan mengganggu konsentrasi. Benar. Boleh juga kalau kita nak tengok tapi kita mahir dengan bacaan Al-Quran. Biasanya yang buat tu yang hafiz Al-Quran. Benar. Mungkin barangkali mereka tak sempat ulang kaji keseluruhannya, maka mereka bukalah di atas sebab mereka lancar dah dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi bila tengok dia ingat. Itu akan menjadikan lebih pantas. Benar. Tapi kalau nak tanya afdalnya dalam solat ialah membaca daripada hafalan tanpa lihat mushaf. Masya-Allah. Itu yang paling afdal. Masya-Allah. Jawapan yang sangat baik daripada ustaz. Jadi ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Soalannya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Ustaz, apabila seseorang non-Muslim mendapat hidayah melalui Al-Quran, adakah itu bermakna yang pertama dia telah mendapat syafaat Al-Quran di dunia lagi, diselamatkan dari api neraka kelak? Yang kedua, adakah kemampuan Al-Quran memberi syafaat adalah sebahagian daripada sifat mukjizat Al-Quran itu sendiri? Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Intan Zurina atas soalan tadi. Ya, betul. Ramai di luar sana ataupun ada sekumpulan ataupun bilangan manusia yang masuk Islam dari kalangan mereka yang berkarier, yang bukan Islam. Dia masuk Islam setelah mendengar Al-Quran. Sebab saya yakin Al-Quran ini dia ada mukjizat sama'i. Dengar sahaja dia akan merentun jiwa. Dengar saja dia akan memberi satu inspirasi secara tidak langsung. Sebab Al-Quran ini dia ruh. Beberapa nama bagi Al-Quran seperti mana Imam Sayuti sebut ada 22 nama yang diberikan nama untuk Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran adalah ruh. Ruh. Kenapa namakan Al-Quran dengan ruh? Kerana Al-Quran ini sifat dia menghidupkan. So dia akan hidupkan hati yang mati. Dia akan hidupkan jiwa yang kosong. Sebab itu hidup mati ini bagi neraca Al-Quran adalah orang yang hidup dengan Al-Quran dia hidup. Orang yang tinggalkan Al-Quran dia pada hakikatnya dia tak hidup. Benar. Allah gambarkan begitu. Jadi kalau ada seorang non-Muslim mendengar Al-Quran lalu dapat hidayah masuk Islam, maka itu adalah petunjuk Al-Quran telah sampai kepada hati sanubari dia. Walaupun dia tak faham. Kita ada kisah Omar bin Al-Khattab masuk Islam. Betul kan? Kita semua biasa dengar kisah Omar bin Al-Khattab masuk Islam. Bila Omar bin Al-Khattab mendengar 5 potong ayat daripada surah Toha yang dibaca oleh adik perempuan dia, tergerak hati dia untuk tanya apa yang dia baca. Ceritanya bila Omar tinggalkan kuda di luar rumah setelah mendengar adik perempuan dia masuk Islam, Omar menjadi sangat marah menuju ke rumah adik dia. Daripada langkah pintu rumah adik dia masuk ke dalam, sempat Omar mendengar beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang dibaca oleh adik perempuan Omar bin Al-Khattab. 5 ayat ulama sebut yang adik dia sempat baca sebelum kena lempang dengan abang dia. Surah Taha ayat 1 hingga 5. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Sadaqallahul Azim. 5 ayat ini yang didengar oleh Omar bin Al-Khattab sebelum dilempang adik perempuan dia. Selepas itu, selepas dilempang, darah sedang mengalir di bibir adik dia, di mulut adik dia keluar darah. Sebab abang dia lempang. Omar ni ganas, kuat kan. Jadi lempang adik dia, darah keluar. Abang dia tak simpati dengan darah tu, abang dia tak simpati dengan kesakitan yang dialami oleh adik dia kerana tamparan Omar tu. Tapi yang Omar terdetik untuk tanya ialah, masa aku masuk tadi, aku dengar ada benda kau baca. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Adik perempuan dia kata, saya baca Quran. Quran, apa itu Quran? Quran wahyu yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu diriwayatkan adik perempuan dia sedang memegang lembaran wahyu. Kan wahyu ditulis pada pelepah-pelepah tamar, pada kulit-kulit binatang, dia sedang pegang. Jadi masa abang dia kata, itu ke wahyu yang kau baca tadi? Itu ke Quran yang kau baca? Itu ke yang kau baca tadi? Ya. Mari sini aku nak tengok, kata Umar. Mari sini aku nak tengok. Adik perempuan dia dakap kuat-kuat lembaran wahyu, kata tak boleh. Tak boleh. Sebab abang tak Islam. Allah. Tak boleh bagi ke abang. Omar keluar daripada rumah adik perempuan dia seperti
Omar keluar dari rumah adik perempuan dia dengan jiwa yang telah dilunakkan, telah dijinakkan. Lebur, hancur lebur segala keangkuhan, kemarahan, kebengisan Omar dengan 5 potong ayat Al-Quran. 5 potong ayat. Asalnya Omar nak cari Muhammad untuk penggal leher. Selepas mendengar 5 potong ayat, berubah Omar menjadi orang yang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk penggal leher tapi untuk masuk Islam. Masuk Islam. Mulai hari itu, ibu ayah, mulai hari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Omar adalah di antara sahabat yang benar-benar menekuni Al-Quran dan sayang pada Al-Quran. Omarlah orang pertama yang beri suggestion, beri cadangan kepada Abu Bakar agar Quran ini dihimpun. Dan banyak cerita-cerita mengenai Al-Quran dalam riwayat hidup Omar bin Al-Khattab. Ya, Omar ni disebabkan nur Al-Quran telah tembus masuk dalam hati perut dia. Tengok reaksi dia. Pada satu hari pengembala dia tu, pekerja dia, bawa kambing-kambing Omar untuk mengembala. Lepas tu bila balik kambing itu diperas susu kambing bagi Omar minum. Omar pun minum. Lepas Omar minum, Omar rasa tak selesa perut. Rasa loya, rasa nak muntah. Omar tanya kepada pengembala dia, "Mai sini kejap. Kambing ni kau bawa pergi gembala kat mana?" "Bawa pergi gembala lah wahai Omar." "Tak, ke mana?" "Oh, minta maaf Omar, tadi kambing ini dia terlepas masuk ke kebun orang, makan pokok kayu kebun orang." Omar terus masukkan jari dalam mulut, muntahkan semua susu yang Omar minum, susu kambing yang Omar minum tu memuntahkan balik. Bermaksud, kalau Al-Quran ini ada dalam hati perut kita, dalam jiwa kita, mendarah daging, benda yang negatif susah nak masuk. Benar. Susah nak masuk. Benda yang namanya syubhat pun susah nak masuk. Sebab dia akan memberi reaksi. Akan ada reaksi, akan ada respon daripada badan kita ni. Farid, benda yang masuk tu benda haram lah, benda yang syubhat lah. Jadi kita akan rasa tak selesa. Ini bagi orang yang ada Al-Quran. Sebab itu saya sebut, walaupun dia tak Islam, dengar Quran, Quran telah membawa dia ke dunia yang luar biasa. Jadi itu syafaat, itu kelebihan Al-Quran. Adakah Al-Quran ini, kemampuan Al-Quran memberi syafaat adalah sebahagian daripada sifat mukjizat Al-Quran? Ya, betul. Daripada sebahagian sifat mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran akan memberi syafaat. Mukjizat ini macam-macam jenis mukjizat ada kan? Mukjizat dari sudut syariat, mukjizat dari sudut saintifik, mukjizat dari sudut bahasa, dan termasuklah mukjizat yang ada pada Al-Quran. Al-Quran akan beri syafaat kepada seseorang. Ya. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton. Seterusnya daripada Rosdin Samah. Soalannya, bukan sahaja menjadi syafaat di akhirat nanti, malah Al-Quran juga dikatakan mampu melindungi seseorang itu daripada soal kubur dan azab kubur oleh malaikat munkar dan nakir. Persoalannya, adakah kelebihan ini hanya khusus kepada mereka yang beramal dengan surah Al-Mulk sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Rosdin Samah atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara Rosdin atas soalan tadi. Ya, benar, Nabi SAW ada bersabda, Inna suratan min al-Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan juga At-Tirmizi. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam Al-Quran ini ada satu surah yang mengandungi 30 ayat akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini salah satu riwayat. Sebab itu surah Al-Mulk ada nama lain, nama surah Al-Mujadalah. Ada satu surah Mujadilah, satu ayat surah Al-Mujadalah. Jadi nak beritahu Mujadalah yang membawa maksud yang akan mempertahankan tuan dia. Jadi bila siapa-siapa baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk akan defend di dalam alam barzah. Soalan Cik Rosdin adalah, adakah surah Mulk saja? Surah-surah lain bagaimana? Kalau surah Mulk memberi syafaat, satu surah-surah lain juga akan memberi syafaat. Quran keseluruhannya akan memberi syafaat bagi siapa yang membaca dan melazimi bacaan Al-Quran Al-Karim. Ya. Masya-Allah, terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita bercakap tentang syafaat dari Al-Quran.
untuk kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, kita perlu mencintai Al-Quran, kita perlu menghormati Al-Quran, membaca, memahami. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mencintai Al-Quran, bahkan orang Islam sendiri yang membenci Al-Quran, sehingga kan kita lihat pada tarikh 19 Februari 2023 yang mana kes pembuangan Al-Quran di satu empangan secara besar-besaran, kes pembuangan Al-Quran itu di Malaysia sendiri. Jadi bagaimana orang-orang sebegini, Ustaz? Adakah mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang paling pedih, ataupun mereka ini dah terkeluar daripada akidah, Ustaz? Silakan. Dia pertama sekali nak melupuskan Quran ini ada kaedah. Ada kaedah. Kaedahnya ialah bakar dan juga dileburkan debu itu, abunya dalam air, kemudian dihanyutkan di sungai ataupun di laut. Biasa akan dihanyutkan di laut lah, akan dileburkan biar dia hilang dengan karbon-karbon yang membakar. Tadi kan kertas tu akan jadi karbon, nanti akan dibuang. Itu cara pelupusan. Pelupusan yang disyariatkan, dibenarkan sekiranya Al-Quran itu mengalami kerosakan, letak pada rak, kemudian anak-anak makan, ataupun sudah lama kena banjir, ataupun apa-apa sajalah menjadi kerosakan, jadi rosak, jadi kita tak boleh nak baca Quran tu, ataupun dia mengalami fizikalnya sudah tidak elok. Maka ada proses untuk pelupusan. Kalau proses pelupusan ini, pejabat-pejabat agama, ada agensi-agensi yang tuan-tuan boleh Google, boleh cari. Benar. Yang memang bertanggungjawab, ditauliahkan oleh pihak berkuasa agama negeri untuk menguruskan pelupusan-pelupusan mushaf ini. Dengan sedikit kos lah dari Fahmi. Barangkali orang yang buang dekat longkang, buang dekat lombong ni sebab dia tak nak tanggung kos. Barangkali. Namun dalam kes ni, Ustaz, dijumpai dalam keadaan Al-Quran tu masih lagi sempurna, utuh, elok. Jadi kalau itu sifatnya, orang tu memang tidak patut perbuatan. Nak kata terkeluar daripada Islam, itu adalah tanggungjawab pemerintah saja yang boleh menghukum mereka yang terkeluar daripada Islam. Tapi secara umumnya kita dapat melihat bahawa perbuatan itu perbuatan yang tidak beriman. Benar. Orang yang tidak beriman, orang yang tak ada rasa takut kepada Allah, orang yang kita pun tidak tahu yang buang itu siapa yang buang. Orang Islam yang buang. Belum dipastikan lagi. Mana tahu benda tu ditinggalkan kat mana-mana rumah, mana-mana kawasan, ataupun tercicir dalam kotak kat mana-mana, orang nampak orang pergi buang. Orang pun, jadi pelbagai persepsi kena ada siasatan. Benar. Kena buat. Cari dulu. Mustahil lah kalau orang yang beriman, orang yang ada takut pada Allah, tiba-tiba dia nak pergi buang dekat longkang. Sebab kita daripada awal kita ajar, jangan, Quran ini perlu dihormati. Benar. Quran ini perlu diletakkan pada tempat yang sempurna. Dan kalau ada cebisan-cebisan Al-Quran pun kita kena kumpul biar ayat-ayat itu tidak bertaburan. Jadi kalau ada orang Islam yang berbuat demikian, maka perbuatan itu adalah sangat dikutuk oleh agama Islam. Dan dia harus taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3, namun jangan ke mana-mana. Kita masih lagi berbaki 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru seindah kasih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru seindah kasih, dengan masa berbaki lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Dan suka saya nak ingatkan buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik yang sedang kita kupas pada pagi ini adalah berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus tulis di ruangan komen kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Daripada jejak yang hilang. Soalannya, apakah rahsia surah Yasin yang dibaca kepada seseorang yang sedang nazak dan setelah berlaku kematian? Apakah surah pertama yang memikat hati ustaz kita ini dan mengapa?
Terima kasih kepada jejak yang hilang atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada soalan. Pertama sekali berkaitan dengan apakah kelebihan, keperluan membaca surah Yasin kepada orang yang sedang sakit atau orang yang sedang nazak. Pertama sekali kita tahu Al-Quran ini dalam beberapa hadis Nabi SAW baginda sebut surah Yasin adalah jantung Al-Quran ataupun qalbul Quran, dan banyak di situ fadilat-fadilat mengenai surah Yasin. Oleh yang demikian, bagi mereka yang sedang berhadapan dengan nazak, dia biasanya orang sedang berhadapan dengan nazak ni orang yang sedang dalam suasana sakaratul maut. Maka kita bacakan Al-Quran Al-Karim sebagai salah satu amalan yang orang itu bila dengar Quran ketika dia sedang nazak akan tenang hendaknya. Jadi perkara yang terakhir dia dengar sebelum dia menghembuskan nafas adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada mereka yang saya sebut tadi, kepada mereka yang masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Dan begitu juga bagi apa pula manfaat bagi mereka yang sudah meninggal, baca surah Yasin. Jadi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama berpendapat akan sampai pahalanya sebab Al-Quran ini juga termasuk dalam amal soleh. Jadi apa yang kita boleh kirim kepada mereka melainkan doa dan juga beberapa amalan, kita titipkan, mudah-mudahan Tuhan terima dan juga mempertimbangkan permintaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di hujung bacaan Yasin ini kita akan susuli dengan doa. Doa yang dibaca sesudah membaca Al-Quran adalah di antara doa-doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah kelebihan kenapa kita baca surah Yasin kepada mereka yang sedang sakit atau mereka yang sedang nazak atau mereka yang telah meninggalkan dunia. Kita tidak menjazamkan atau kita tidak confirmkan 100% bahawa dengan bacaan saya inilah orang itu akan dilepaskan bersiksa kubur. Itu bukan hak saya. Betul. Dan saya tidak berhak untuk membuat sebarang kata muktamad berkaitan dengan sesuatu amalan yang saya lakukan atau yang macam seperti mana kita sebut tadi, bacaan surah-surah tertentu termasuklah surah Yasin. Kalau tanya dekat saya apakah surah yang pertama sekali menawan hati saya, surah yang pertama sekali menawan hati saya adalah surah Luqman. Surah Luqman saya. Surah Luqman. Saya suka dengan surah Luqman, saya suka baca surah Luqman. Rupanya di sebalik surah Luqman itu baru saya tahu adanya beberapa nasihat yang sangat bermanfaat untuk saya di awal-awal bila saya masuk Islam. Di antaranya pertama sekali Luqman pesan dekat anak dia perihal takut kepada Allah ataupun perihal syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak jangan syirikkan Allah. Keduanya Luqman pesan berbuat baik kepada ibu bapa. Biarpun ibu itu tidak Islam, ayah itu tidak Islam, ibu bapa tidak Islam, tetap kena buat baik selagi mana tidak mereka mengajak kita kepada perkara mungkar atau perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Yang ketiganya, Luqman juga berpesan jaga solat. Yang keempat, Luqman pesan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, Luqman pesan hendaklah bercakap perkara yang benar. Yang keenam, Luqman pesan jangan berlaku sombong. Dan dalam ayat dalam surah Luqman juga hujungnya Allah beritahu bagaimana kalau pokok kayu itu dijadikan sebagai pena dan air lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk mencatat, menulis semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Air laut akan habis, tinta akan habis, kayu-kayu itu akan semua habis, tapi ilmu Allah tidak pernah habis. Jadi surah ini dia memberi motivasi, dia memberi satu suntikan yang luar biasa. Ingin sangat untuk menjejaki watak yang sangat luar biasa yang ada pada Luqman Al-Hakim. Jadi itu surah yang betul-betul menawan dan juga menambat hati saya. Tapi kalau ayat, banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan saya tersentap itu cukup banyak. Tapi kalau tanya surah, inilah surah dia. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada Sahziatul Sidik. Soalannya, bagaimana bagi ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz agar anak-anak menjadi penghafaz Al-Quran? Ini kerana ibu bapa itu bukanlah penghafaz Al-Quran. Apakah ibu bapa tersebut dapat memperolehi syafaat Al-Quran asbab dari anak-anak penghafaz Al-Quran itu? Terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan. Saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Puan Sahziatul.
Pertama sekali ada di sana beberapa hadis yang secara umumnya 2 hadis yang masyhur hadis ini di kalangan masyarakat kita mengenai perihal mengantar anak untuk hafal Al-Quran. Jadi daripada hadis-hadis inilah orang jadikan sebagai motivasi kenapa anak itu dihantar ke tahfiz, kerana anak itu boleh memberi syafaat sampai 40 orang, sampai 10 orang, sampai 20 orang. Ada beberapa riwayat. Yang popular riwayat-riwayat ini seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi, man qara al-Quran wastadhharahu ay an dhahri qalbihi, dia hafal, ya, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Lepas dia menghafal, dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram daripada Al-Quran. Adkhalahullahu bihi al-jannah. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Bihi maksudnya Allah memasukkan dia dalam ke syurga dengannya. Maksud dengan Al-Quran. Ya. Wa syaffa'ahu fi 'asharati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu an-nar. Dan dia juga memberi hak bagi memberi syafaat 10 orang ahli keluarga dia, biarpun ahli keluarga itu telah dihukumkan sebagai ahli neraka. Hadis ini dibahaskan oleh ulama secara panjang lebar. Keputusannya ulama sebut hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Begitu juga dengan riwayat yang lain bila Nabi SAW diriwayatkan hadis ini dalam Abu Dawud, man qara al-Quran wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Begitu juga sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari berada di rumah kita. Bagaimana menurut pikiran kalian, bagaimana agaknya ganjaran untuk orang yang mengamalkannya sendiri. Hadis ini juga dihukum oleh ulama dengan hadis yang dhaif. Jadi ada di sana, dia beginilah, ya. Ada amalan-amalan yang ada kelebihan tertentu, perlu diteliti betul-betul supaya kita tidak terlibat atau tidak mengambil hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang dihukum matruk, hadis yang dihukum ditinggalkan. Cukuplah bagi kita sebagai orang Islam mengantar anak menjadi hafiz Al-Quran adalah sesuatu yang dituntut dalam agama. Benar. Sebenarnya hafal Quran ni semua kita kena hafal Quran. Semua kita kena hafal Al-Quran. Semua kita kena hafal Quran. Itu tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Kalau zaman dulu ataupun zaman-zaman awal-awal pengajian Islam di Universiti Azhar, di mana-mana universiti lain, adalah pelajar-pelajar syariah ini mesti hafal Al-Quran. Maka berlakulah revolusi dalam sistem pendidikan, dalam silibus-silibus yang disediakan oleh pihak universiti. Pelajar yang ambil tahfiz dan qiraat saja yang hafal Quran. Kalau ada setengah universiti yang belajar tafsir, syu'bah tafsir ataupun kos tafsir, mereka kena hafaz Al-Quran. Adapun kos-kos lain, cukuplah menghafaz beberapa surah, beberapa juzuk daripada Al-Quran. So, sudah diringankan. Sebab itu kita lihat Imam Syafi'i hafal Quran umur 7-8 tahun. Begitu juga imam-imam besar. Mereka sebelum 10 tahun dah hafal Al-Quran. Sebab awal-awal lagi ibu bapa mengantar mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau tanya pada saya, ibu bapa mendapat syafaat atau tidak? Dapat syafaat. Tanpa rujuk pada mana-mana riwayat pun ibu bapa akan dapat syafaat. Kerana yang di akhirat besok akan beri syafaat adalah anak-anak yang soleh. Kalau anak soleh boleh beri syafaat, apatah lagi anak yang hafal Al-Quran. Walaupun ibu bapa tu tak ada niat, Ustaz. Maksud saya tak ada niat tu contoh dia. Sebab saya dulu pun pernah mengajar pusat tahfiz. Dan apabila ibu bapa, ada sebahagian ibu bapa menghantar anak mereka ke pusat tahfiz ni dengan alasan sebenarnya seolah-olah mereka nak melepaskan tanggungjawab mereka. Mungkin anak-anak tu ada masalah di sekolah, dibuang sekolah dan sebagainya. Jadi as the last resort, pilihan yang terakhir adalah menghantar anak-anak ke pusat tahfiz dengan niat agar pusat tahfiz bila dia keluar nanti dia akan menjadi anak yang baik. Macam mana, Ustaz? Ya. Dia ada beberapa, ini persepsi dan juga ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh ibu bapa. Anak-anak yang hantar pergi tahfiz ni anak-anak yang nakal. Ini tidak semua ibu bapa ada macam ini. Merujuk pada soalan yang ditanya oleh Fahmi tadi. Adakah semua ibu bapa begitu? Saya rasa tidaklah begitu. Sebahagiannya ada.
Bagi saya tidak wajar lah kenapa harus pindahkan bebanan kita sebagai ibu bapa yang patut jaga anak hantar ke sekolah tahfiz. Dibotakkan budak itu. Kemudian jadi kita minta supaya biar anak tu dilatih seperti mana dilatih dalam ketenteraan. Awal usia, kesian budak tu. Bagi saya memang ada orang beritahu, Ustaz biar kita sedih sekarang, jangan kita sedih kemudian. Biar kita menangis sekarang Ustaz daripada kita menangis 10 tahun akan datang. Benar. Jadi mereka cuba nak membendung permasalahan-permasalahan. Bagi saya itu tak bolehlah kita meletakkan itu sebagai salah satu cara untuk kita selesaikan permasalahan anak. Sebab itu kita juga dapati banyak masalah-masalah yang berlaku di setengah-setengah pusat tahfiz. Benar. Kan, buli pun ada dan ada juga isu-isu berkaitan dengan moral, dan kita tidak mahu perkara bebanan itu dipindahkan ke sekolah-sekolah tahfiz. Dan saya juga berharap lanjutan daripada soalan Fahmi tadi, sekolah-sekolah tahfiz ni, saya dalam ceramah-ceramah nuzul Al-Quran saya sebut Al-Quran ini dibaca, dipelajari, dibaca dan juga difahami. Betul. Ramai juga yang menghafaz Al-Quran tanpa memahami apa yang dia hafal. Benar. Dia boleh menghafal tapi tak faham apa yang dia hafal. Saya ingin menyarankan supaya pusat-pusat tahfiz menyediakan juga silibus-silibus bagaimana nak menghafal, memahami Al-Quran. Satu, ada kawan yang pengusaha sekolah tahfiz ni, dia kata, beban Ustaz. Kalau nak bagi dua-dua, dia kena baca, dia kena faham, dia kena hafal, dia kena beban. Bagi saya senang aja solusi dia. Saya pergi India. Saya pergi beberapa madrasah di India ni, terutamanya Madrasah Al-Islah. Saya pergi ke Azam Gerah masa saya buat kajian di Uttar Pradesh. Saya dapati sekolah itu aliran dia aliran tahfiz dan bahasa Arab. Masya-Allah. Aliran tahfiz dan bahasa Arab. Jadi pelajar ni belajar Al-Quran, hafaz Al-Quran, belajar bahasa Arab. Jadi dia faham apa dia hafal. Masya-Allah. So kena ada satu silibus yang lebih kemas, lebih berfokus untuk membolehkan anak-anak kita memperkemaskan belajar bahasa Arab. Dia hafal Quran 5 tahun, 5 tahun itulah kita asah mereka dengan penguasaan bahasa Arab supaya bila dia baca yang dia hafal tu, dia faham. Kita tak payah beri terjemahan. Dia akan jadi automatik, dia akan faham apa yang dia baca. Maksudnya, sebab itu saya pergi Jordan, saya belajar bahasa Arab. Saya tak baca terjemahan terus. Sebab yang mengasyikkan saya bila saya baca Quran adalah saya faham secara direct, bukan saya baca faham daripada terjemahan. So itu akan lebih memberi kesan. Mana mungkin seseorang baca dulu Quran, kemudian baca terjemahan, itu lewat. Makna tu sampai lewat. Dia beza. Walladzina kafaru a'maluhum. Jadi bila baca mulut tu baca, tahu siapa tu kafir, apa amalan mereka. Jadi kita bila baca tu kita faham apa yang kita baca. Dia jangankan bahasa Arab ataupun Al-Quran, semua bahasa pun kita kena belajar. Bahasa Melayu pun sama juga. Benar. Kalau tidak, banyak mana syair, banyak mana puisi yang kita tak faham. Betul. Apa benda dia nak ni? Jadi kita tak faham. Sedangkan dalam bahasa Melayu. Contoh, saya bagi satu contoh sebelum kita rehat. Berburu ke padang datar. Berburu ke padang datar. Dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Allah. Kalau saya bacakan yang demikian, berapa ramai di antara kita yang faham? Benar. Kalau dia tak faham dari sudut selok-belok bahasa Melayu itu sendiri. Ya. Masya Allah, terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru seindah kasih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru seindah kasih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada An-Nur Rauf. Soalannya, pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Mengapa di satu sisi Al-Quran juga dikatakan akan melaknat pembacanya? Apakah sebab-sebab pembaca Al-Quran itu dilaknat dan tidak mendapat syafaat dari Al-Quran? Terima kasih kepada saudara ataupun saudari An-Nur Rauf atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, antara punca
kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada sekelompok manusia, sekumpulan manusia. Malahan Quran itu berhujah pula ke atas mereka. Sebab mereka membaca Al-Quran, Al-Quran itu tidak melepasi kerongkong, tidak masuk ke jiwa, tidak membentuk peribadi, dan dia tidak menghalalkan apa yang halal, dia tidak mengharamkan apa yang haram. Dia tidak melihat Al-Quran itu sebagai sebuah kitab yang memandu ke arah untuk dapat siratul mustaqim. Ataupun dia tidak melihat Al-Quran sebagai inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah sebuah kitab yang menunjukkan manusia jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang lebih lurus ditunjuk oleh mana-mana kitab, mana-mana panduan, mana-mana teori daripada manusia. Tapi ada di kalangan mereka yang membaca Al-Quran hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Benar. Ada yang khatam Quran berkali-kali tapi masih lagi makan riba. Betul. Ada lagi khatam berkali-kali tetapi masih lagi makan benda-benda syubhat. Ada yang khatam Al-Quran tapi tak jaga anak yatim, solat pun tak berapa nak jaga, zakat lagilah. Jadi semua ini menggambarkan adanya di situ peluang untuk Quran pula berhujah ke atas dia. Engkau baca aku tapi engkau tak mempertahankan hak-hak aku. Dia tidak menghalalkan apa yang haram, dia tidak mengharamkan apa yang haram. Malahan dia tutup kebenaran-kebenaran Al-Quran. Jadilah Quran ini berhujah ke atas dia. Allah maj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Jadi dia bukan sekadar itu, dia mestilah ada langkah-langkah yang diambil untuk memahami Al-Quran. Baru kita boleh keluar supaya Quran tidak melaknat kita. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Itu hadis Nabi SAW. Berapa ramai yang membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran itu tidak memberi apa-apa ke atas dia, melainkan melaknat dia. Allah. Quran melaknat dia sebab dia tidak melaksanakan, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Atau dia ambil beberapa ayat yang ada kepentingan-kepentingan saja, yang lain semua dia tutup ataupun dia buat tak tahu. Makanya tiga teknik itu adalah membaca, memahami, kemudian beramal. 3M. 3M. Masya Allah. Jadi membaca, memahami dan mengamal. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada seterusnya, soalan daripada penonton seterusnya, daripada Mak Etun. Soalannya, bolehkah Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang tak pandai membacanya, namun dia selalu menghayati ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang lain? Terima kasih kepada Mak Etun atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Tak boleh Mak Etun. Dia tak jadi macam tu. Dia tak boleh dengar je lepas tu dapat syafaat. Dengar Quran ini ada kelebihan dia sebab saya sebut mukjizat sama'i. Dengar akan memberi satu ketenangan, akan memberi satu perasaan yang luar biasa kerana lantunan ayat dan juga mukjizat bunyi Al-Quran itu sendiri. Itu satu. Keduanya, yang hadis Nabi SAW merujuk kepada maksud kita hendaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Iqra'u Al-Quran. Baca Al-Quran. Prosesnya adalah proses membaca. Dan membaca, mendengar juga akan memberi manfaat. Dikala saya bawa kereta, ada masa saya di rumah, saya pasanglah Quran. Saya dengarlah Al-Quran. Jadi dapat manfaat dengan mendengar Al-Quran, tetapi belum tentu ianya boleh membawa kepada syafaat. Syafaat Al-Quran, dia adalah seorang yang melazimi. Mak Etun dan juga para penonton saya kasih sekalian, bila kata Quran akan beri syafaat, benda ni benda besar. Dia tak ada shortcut. Bila Nabi sebut baca Quran, Quran akan jadi pembawa syafaat, maka bacalah Al-Quran. Selepas baca, dengarlah hari-hari tertentu akan Al-Quran. Dalam kereta, ada keadaan-keadaan tertentu kita tak sempat, dan kita dengar Quran juga mendapat kelebihan dengan mendengar Al-Quran. Bagaimana untuk kalau macam contoh daripada soalan Mak Itum ni, kalau ada kekurangan, maksudnya mungkin ada penyakit strok dan sebagainya, ada tak kaedah-kaedah lain? Ya, itu terkeluar daripada hukum asal. Hukum asal suruh baca. Tapi bila pergi kepada keadaan seseorang itu sedang sakit, dan stroke lah, terutamanya stroke ni mungkin juga mulut dia tak berapa nak fasih, tak boleh nak baca, jadi dia tinggal dengar. Ada keuzuran kepada mereka ini, pengecualian kepada mereka kerana tidak tahu membaca, tidak boleh membaca Al-Quran kerana ada keuzuran yang dari sudut kesihatan, maka bolehlah. Ada orang kena kanser lidah, dipotong lidah kan, doktor kena buang lidah, separuh lidah buang.
Jadi orang ni pun tak boleh baca juga, bunyi tak keluar. Guna bahasa isyarat. Jadi dulu dia rajin baca Quran. Ayo, sekarang peluang dia mendengar Al-Quran pula. Dan dengar Quran ni pun adalah salah satu sunnah. Betul. Nabi SAW suka dengar Abu Musa Al-Asy'ari baca Quran. Nabi kalau lalu malam-malam di celah rumah Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi akan duduk lama, Nabi dengar. Besok bila Nabi jumpa Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi akan beritahu, wahai Abu Musa, aku semalam lalu di tepi rumah kau, aku dengar engkau punya bacaan. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sesungguhnya wahai Abu Musa, engkau telah dikurniakan di antara seruling-seruling yang diberikan kepada Nabi Allah Daud AS. Dinamakan mazamir, itu adalah ketajaman suara, kelantangan suara, kelunakan suara, keindahan suara ketika mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi Abu Musa kata, "Hei Rasulullah, Quran turun ke atas Tuan, takkan saya yang baca Tuan dengar? Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku suka dengar orang lain baca Al-Quran. Ada hari memang Nabi suka sahabat baca. Saya pun ada hari suka tengok Fahmi baca. Allah Akbar. Saya pun ada hari saya suka dengar imam-imam saya baca. Ada hari-hari memang saya suka dengar orang baca. Dia juga memberi satu kelebihan. Saya sehari dua ni saya memang dengar Syekh Siddiq Minshawi. Siddiq Minshawi seorang tokoh Al-Quran Mesir, masya-Allah. Sama juga Khalil Husairi yang kita suka dengar kan, pasang Quran dengar tenang aja, masya-Allah. Dengar pun boleh bawa manfaat, insya-Allah. Semoga Quran menjadi pemberi syafaat untuk kita. Amin insya-Allah. Jadi Ustaz, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi Ustaz boleh memberikan sedikit kesimpulan ringkas dan juga doa ringkas bagi memberkati ya. kita silakan. Pertama sekali, ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, Al-Quran akan memberi syafaat ke atas mereka yang membaca, mempelajari, membaca, menghafal dan mengamalkannya. Benar. Dan melazimi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Rutin kehidupan mereka tidak terpisah daripada Al-Quran. Mereka seorang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Itu satu. Dan yang keduanya, Al-Quran ini tidak sekadar kita lihat sebagai kitab yang dibaca, menjadi halwa telinga, tetapi mestilah membawa kepada praktis, membawa kepada perubahan dalam kehidupan kita. Ini maksud yang besar dalam Al-Quran. So bagi saya, syafaat Al-Quran, semua kita akan dapat syafaat Al-Quran, dan kita mengharapkan Al-Quran akan bangkit memberi syafaat kepada kita ketika kita bersedia di alam barzakh, dan juga mempertahankan kita di padang mahsyar ketika kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sangat terbaik. Sebab itu kita kena ingat 3M, bukan sekadar membaca, namun memahami dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami, ya Allah, ke hadrat-Mu dengan penuh rasa rendah diri dan kehinaan diri ini, ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah hendaknya seorang pun yang keluar daripada majlis pada pagi ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa sanak saudara kami, ya Allah. Dosa pasangan kami, ya Allah. Anak cucu kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Dosa umat Islam keseluruhannya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah keampunan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami cintakan Al-Quran, kami sayang Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebaik-baik kitab yang kami jadikan sebagai bacaan, ikutan, dan juga kami dapat mengamalkan segala ajaran yang telah Kau bekalkan kepada kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami dan juga generasi kami generasi Al-Quran yang kembali menghayati Al-Quran. Dan kami yakin Al-Quran sebaik-baik penyelesai bagi segala kemelut dan masalah yang berlaku di atas dunia ini. Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, semoga kami dapat direhatkan, dapat kami tenang di alam barzakh, dan kami dapat pembelaan di padang mahsyar. Ya Allah, di hari yang penuh kemuliaan ini, kami juga mohon apalah kiranya Kau bantulah umat Islam di Palestin. Keluarkan mereka daripada masalah yang mereka hadapi. Berilah mereka kebebasan, ya Allah. Mereka juga inginkan berpuasa dalam keadaan aman damai. Berilah mereka kejayaan, dan angkatlah segera musibah yang menimpa mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi meluangkan masa mengupas topik kita pada pagi ini. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita menimba ilmu, dan jangan lupa untuk temu janji kita pada hari esok di dalam program kita Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru Seindah Kasih bersama dengan moderator pada hari esok iaitu Dai Azrin dan panelnya Ustaz Yaakob Yusra dengan topik Nipiskan Dosa Tebalkan Pahala pada tarikh dan masa pada hari Isnin 6.50 pagi 10 April 2023. Jadi insya-Allah jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.